Yang ada bicara undang-undang, segmen bicara undang-undang, konflik rumah tangga, bertahan atau merelakan pemergian. Dan di studio alhamdulillah telah pun kita jemput satu figura yang memang cukup terkenal di Rampai Pagi. Memang saya dan Hani cukup merindui beliau, celoteh beliau, pantun beliau. Tadi akan tanyakan sekarang, adakah ada surprise pantun daripada narasumber kita ni hari ini? Kita jemput ke studio iaitu Yang Mulia Muhammad Afandi Benjinadi, merupakan seorang peguam syariah. Apa kata kita terus sapa beliau. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa lagi pada sesi kali ini. Alhamdulillah. Dan selamat datang ke Rampai Pagi seperti biasa. Ya, seperti biasa. Alhamdulillah masih tetap bersemangat. Alhamdulillah. Pastinya. Jadi sebagai satu mukadimah tuan. Ya saya. Mengenai dengan topik kita, konflik rumah tangga, bertahan atau merelakan pemergian. Jadi mungkin tuan boleh menjelaskan mengenai dengan topik tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak punai, anak merbah, terbang turun dibuat sarang. Anak sungai pun berubah, ini kan pula hati orang. Mengapa dikenang? Asal kapas jadi benang, dari benang dibuat baju. Barang lepas jangan dikenang, sudah menjadi orang baru. Kenapa dirindu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berbalik kepada tajuk kita pada pagi ini, konflik rumah tangga, bertahan atau merelakan pemergian. Kenapa saya bawa tajuk yang sebegini? Ianya sangat sinonim, ianya sangat dekat di hati masyarakat kita ni di Brunei. Mungkin agak simple, tetapi ia membawa kepada implikasi tertentu, konsekuensi tertentu yang memerlukan pendekatan yang perlu diambilkan perhatian. Tuan-tuan dan puan-puan, kita memahami bahawa kedudukan apabila berlakunya konflik rumah tangga, saya ingin berkongsi tentang satu dapatan daripada Coleman dan Cressy 1993. Dia membawa melihat kepada konflik rumah tangga ini dengan melalui 3 teori utama. Yang pertama menyentuh tentang teori peranan ataupun yang perlu dimainkan oleh pihak-pihak, iaitu merujuk kepada kestabilan sesuatu institusi rumah tangga itu terganggu dan tergugat akibat daripada perubahan sosial. Kedua, teori konflik menyentuh mengenai tentang konflik atau pergeseran yang berlaku yang merujuk kepada nilai tingkah laku individu. Dan yang ketiga, teori psikologi sosial yang menyentuh tentang keadaan ibu, bapa atau penjaga yang gagal mengasuh, yang gagal mendidik anak sehingga anak ini tadi membesar menjadi seorang figura yang sama ada melibatkan dirinya dalam kesalahan juvana. Jadi merujuk kepada topik yang kita nak bincangkan pada hari ini, ianya mungkin akan sudah ada tanggapan awal, persepsi masyarakat. Oh, kenapa lagi perlu bertahan? Sedangkan sudah berlaku banyak penderaan, banyak pengabaian, kecuaian dan sebagainya. Kenapa perlu bertahan? Hari ini saya ingin berkongsi dan membuka skop kita di luar kotak, menyentuh tentang ada berlaku keadaan-keadaan tertentu kenapa mangsa ataupun pihak yang dijadikan sebagai mangsa yang mengalami kesusahan, kepedihan, keperitan rumah tangga itu, kenapa dia bertahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini akan membuka landscape pemahaman supaya orang persekitaran itu lebih menilai ini tadi secara lebih positif dan optimis untuk mungkin sama-sama membantu mencari jalan penyelesaian untuk keluar daripada konflik rumah tangga ini. Itu sebagai mukadimahnya. Alhamdulillah, memang cukup menarik sekali. Daripada mukadimah sudah ada penonton, rasanya dapat menarik perhatian kita semua dan akan pastinya BIS kita pun akan terus terpaku di hadapan kaca TV BIS kita untuk mendengar wawancara hari ini. Seperti yang dikongsikan tadi Tuan, kalau kita ni sebagai masyarakat yang ingin mengenali dan memberi peluang pada diri kita untuk mengetahui situasi sesuatu, mungkin teman kita ni atau orang yang mengalami konflik rumah tangga, tadi akan mudah saja menuding jari, menuduh macam, kenapa tak masih kalau aku kalau aku sudah lama sudah cubatah kawan ni, kenapa indah? Betul. Mungkin soalan yang sering ditanyakan, kenapa masih ada masih mampu bertahan walaupun terdapat pelbagai isu, faktor-faktornya dan juga faktor-faktor kenapa boleh ada yang boleh merelakan pemergian. Baik, terima kasih. Untuk memudahkan kita memahami kepada persoalan itu tadi, bagus ya penyampai kita merujuk kepada slide yang keempat. Dalam slide yang keempat ini yang saya sempat sediakan cuba untuk memahamkan, kita akan melihat apakah sebenarnya faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh mangsa, oleh pihak yang mengalami situasi sulit itu tadi untuk memilih jalan bertahan. Ini antara penyebabnya.
Kalau kita melihat kepada slide yang keempat, penonton, bahawa kenapa dia perlu bertahan adalah disebabkan dia masih memerlukan pasangan. Walaupun kadang-kadang pasangannya ini tidak melakukan tindakan yang wajar dan patut sebagai suami ataupun sebagai isteri, tetapi dia masih bertahan kerana memerlukan kasih sayang. Kedua, disebabkan oleh faktor anak-anak. Faktor anak-anak, sebab ada 2-3 orang anak, kadang-kadang anak seorang pun dah menjadi isu. Allah kesiannya dengan anak ni. Aku tidak mahu anak ni tiada berbapa, tiada beribu kalau aku memilih jalan perceraian. Sebab itu aku bertahan. Faktor ketiga, sebab kebergantungan. Kebergantungan ini merujuk kepada dia tiada tempat tinggal. Contohnya si keadaan tadi tu, isteri itu tadi tidak bekerja, tidak mempunyai pendapatan sampingan dan dia bergantung harap pada si suaminya semata-mata. Walaupun si suami telah melakukan tindakan yang tidak sepatutnya, itu faktor yang melibatkan isu pergantungan. Kemudian untuk mengelakkan juga perasaan malu. Perasaan malu sama ada pada dirinya ataupun persekitarannya. Jika berlaku perceraian, sudah tentulah akan membuka aib-aib di persada mahkamah, membuka aib-aib di kalangan ahli keluarga dan masyarakat. Sudah tentu ini akan menjadikan bagaimana dia nak berhadapan dengan konteks masyarakat untuk meneruskan kehidupannya. Dan juga apabila dia ditakuti, apabila orang bersekitaran itu berbincang, mengumpat, bercakap mengenai dengan keadaan yang tidak baik tentang keruntuhan rumah tangga jika itu berlaku. Sebab itu dia kata memilih jalan untuk bertahan. Walaupun ia sakit, walaupun ia pedih, tetapi ia memilih itu. Mungkin setakat itu, hanya itu alternatifnya. Jadi pendek kata, dalam keadaan ini, kalau kita melihat slide yang kelima, kalau kita melihat yang kelima, juga saya nak merujuk kepada, kalau kita tadi membuat perbandingan, kalau kita dah sebut tentang faktor-faktor yang menyatakan kenapa perlu bertahan, kita lihat pula dalam kesuntukan masa ini merujuk kepada apa sebenarnya yang menyebabkan faktor-faktor yang berlakunya fenomena perceraian. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya cuba simpulkan. Yang pertama, disebabkan tiada lagi persefahaman, hilang rasa untuk meneruskan perkahwinan. Mungkin perkahwinan 1-2 tahun ianya masih berbunga-bunga cinta, tetapi dah sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, semuanya ditangisi dengan air mata. Perbezaan ini yang kita nampak. Konflik rumah tangga ini menjadikan bahawa kedudukan ini bagaimana untuk mempertahankan perkahwinan ataupun perubahan sikap individu itu sendiri yang akhirnya memilih jalan untuk bertahan ataupun memilih jalan untuk perceraian kerana tiada lagi keserasian. Kemudian berlakunya pengabaian tanggungjawab sama ada di pihak suami, terutama yang melibatkan isu nafkah, dan juga pengabaian yang dilakukan oleh isteri, terutama dalam melibatkan isu hubungan badan, tanggungjawab isteri dan sebagainya, tidak memasak, kadang-kadang isu tidak memasak ni pun, tidak menjahit baju, tidak mencuci pakaian, itu pun kadang-kadang alasan remeh temeh itu yang menjadi punca kepada perceraian selain daripada faktor peribadi. Peribadi ini saya nyatakan di sini, kesimpulan merujuk kepada faktor peribadi ini ada disebabkan oleh tingkah laku individu itu sendiri. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan dia berkahwin atas bukan dasar kasih sayang. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan dia berkahwin kerana tiadanya persediaan. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan dia berkahwin sebelum itu memang tidak mengenali. Setelah berkahwin baru dia mengenali, oh ini rupanya sikap, gambaran sebenar pasangan yang ingin aku puja sehingga kemati. Tapi nampaknya di dalam tempoh perkahwinan itu telah berlakunya konflik yang memang bukan dikehendaki. Itu saya rasa yang banyak perkara yang perlu kita pertimbangkan. Jadi itu antara faktor-faktor kenapa terjadinya perceraian. Bahkan pernah terjadi di negara jiran, pasangan ini bercerai kerana cara mengeluarkan ubat gigi. Ada perbezaan. Ada juga ya. Benda remeh begitu pun juga dapat menjadi satu pertelingkahan di dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian. Jadi selama 19 tahun pengalaman Tuan dalam bidang guaman syar'i ini, adakah timbul agaknya beberapa isu-isu yang selalu timbul dan dalam sesuatu perkahwinan maupun setelah berlakunya perceraian? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, merujuk kepada soalan yang dinyatakan tadi, apabila kita menyebut tentang isu, saya membincangkan dalam dua aspek. Pertama, ketika masih dalam perkahwinan itu sendiri, apakah biasanya isu yang boleh timbul dan apakah isu yang biasanya boleh diambil tindakan. Yang kedua, dalam perspektif jika berlakunya perceraian. Okey, dalam dua pembahagian ini, kalau melihat kepada slide yang ketujuh, dalam slide yang ketujuh saya cuba kongsikan
sebenarnya di dalam sesuatu tindakan yang masih lagi berlangsungnya perkahwinan, sebenarnya ada beberapa tindakan yang boleh diambil oleh suami ataupun si isteri ni tadi untuk memastikan bahawa kerukunan rumah tangga itu kembali semula, diambil semula roh dan semangatnya untuk dijalankan di dalam institusi kekeluargaan. Ramai yang berjumpa dengan kita peguam ini, saya nak kongsikan di sini, sebenarnya tidak semestinya apabila melantik peguam bawa ke mahkamah ianya akan berakhir dengan perceraian. Tidak. Banyak juga kes-kes yang kami kendalikan apabila nampaknya kita lihat masih banyak lagi peluang-peluang yang mungkin memungkinkan keadaan ini untuk berbalik kepada asal dan kembali berkasih sayang dalam institusi kekeluargaan. Sebagai contohnya, di dalam Akta Undang-Undang Mahkamah Syariah itu sendiri, Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217 menyatakan bahawa ada beberapa kriteria ataupun tindakan-tindakan yang boleh diambil untuk memastikan ianya dapat berjalan dengan baik, iaitu kita juga boleh membuat tuntutan kepada suami atau isteri ni tadi untuk kembali taat, menjalankan tanggungjawab, menjalankan amanah, menjalankan nafkah dan juga tanggungjawabnya sebagai suami yang biasanya obligasi itu memang dilakukan apabila dalam suatu perkahwinan yang normal. Dah diketahui inilah tanggungjawab suami, dah diketahui inilah tanggungjawab kebiasaannya isteri. Maka apabila ianya cuai, gagal, abai dijalankan, kita boleh mohon di mahkamah walaupun tidak melibatkan perceraian. Saya ingin berkongsi bahawa tuan-tuan dan puan-puan, terutama ibu-ibu yang mengalami masalah si suami culas, gagal, abai menjalankan tanggungjawab nafkah, sila pohon ke mahkamah jika ianya tidak dapat diselesaikan dengan baik, bahawa mahkamah mempunyai kuasa untuk mengarah si suami menjalankan tanggungjawab itu. Itu juga dalam keadaan itu dalam kita konteks menjalankan tanggungjawab, menjalankan, mengadakan, melakukan sesuatu tindakan. Dalam satu aspek pula di mahkamah juga kita boleh memohon supaya si suami tadi atau si isteri itu tidak melakukan sesuatu tindakan. Bagaimana contohnya? Apabila diketahui apabila diketahui contohnya si suami ni tadi mengabaikan tanggungjawab disebabkan isu gangguan pihak ketiga, dia berskandal, dia mempunyai hubungan sulit dengan pihak ketiga contohnya, kita boleh memohon di mahkamah supaya suami itu ataupun pihak ketiga itu tadi ditegah daripada mengganggu gugat sesuatu perkahwinan yang sedang berlangsung. Jadi nampaknya di sini apabila bercakap mengenai dengan isu, kami sebagai peguam syariah melihat kepada konteks ini, kita menerima pelbagai isu yang mana kita melihat bahawa mungkin ada suatu perkahwinan itu masih boleh diselamatkan. Ya, saat semestinya orang berjumpa dengan peguam ni ratanya takut untuk berjumpa dengan peguam. Sikit bawa ke mahkamah berlakunya perceraian. Tidak. Sejarah telah membuktikan bagaimana kes-kes yang kami kendalikan, sahabat-sahabat peguam syar'i yang di luar sana juga banyak mengendalikan yang kes itu tidak berakhir dengan perceraian. Dan kes itu ditarik semula dan kes itu ataupun dikeluarkan satu perintah mahkamah supaya si suami atau isteri ni tadi diperintahkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atas bidang kuasa mahkamah. Jadi apabila ianya telah dikeluarkan satu perintah mahkamah, gagal pula dipatuhi, ia membawa kesan yang lain, iaitu gagal mematuhi, iaitu menghina perintah mahkamah yang boleh didenda penjara ataupun mana-mana kombinasi, yang mana ini yang perlu kita lihat mengganggu gugat jika ianya tidak diperhalusi, dibetulkan, diambil jalan penyelesaian dengan cara yang terbaik. Tadi tuan ada mengongsikan mengenai dengan tuntutan yang boleh dilakukan dalam tempoh masa perkahwinan. Betul. Jadi kalau berlakunya perceraian, apakah jenis tuntutan yang boleh diambil? Okey, bagus. Kalau sebelum tadi kita berbincang tentang tuntutan sebelum perceraian, sekarang ni kita cuba tengok slide yang ke-10, tuan-tuan. Dalam slide yang ke-10 ini saya cuba kongsikan antara dua figura ini, iaitu si suami dan si isteri ini tadi, ada beberapa contoh tuntutan yang boleh dibuat. Dalam slide yang ke-10 misal kata, okey, sekarang ni kita rujuk kepada slide yang ke-10, tindakan yang boleh dibuat oleh si suami. Jika berlaku perceraian, antara tuntutan yang boleh dibuat iaitu melibatkan tuntutan atas pencarian, tuntutan hutang jika berlaku dalam perkahwinan si isteri ini tadi memang atas
kehendaknya untuk meminjam wang kepada si suami dan ianya dianggap sebagai hutang, si suami ni tadi, bekas suami ni tadi juga boleh menuntut semula hutang itu. Dan ketika contohnya yang berkaitan dengan isu hak penjagaan anak, hak lawatan anak, yang mana biasanya Dini apabila melibatkan isu hadanah ini, anak ini ianya agak sensitif dan biasanya melibatkan kepada ibu sebagai penjaga kekal. Jadi dalam hal ini si suami, bekas suami, tolong pastikan bahawa sebenarnya kita ni pun ada hak. Kita ni pun si suami, bekas suami ni tadi, bahawa dia mempunyai hak untuk mendapatkan kaedah kekerapan lawatan atau bermalam melalui mahkamah syariah. Itu si suami. Kalau bekas isteri pula, apa yang biasanya dipohonkan apabila berlakunya perceraian, iaitu nafkah iddah 3 bulan dalam tempoh selepas berlaku perkahwinan untuk kelangsungan hidup, termasuk juga dengan isu mut'ah, sagu hati yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada isterinya tadi mengikut kemampuan si suami dan kriteria tertentu yang perlu dipatuhi. Dan juga si bekas isteri ini tadi juga boleh memohon tentang harta sepencarian yang mana walaupun dia tidak bekerja, walaupun dia tidak menyumbang dari segi modal kewangan, tetapi dalam Islam, dalam undang-undang telah meletakkan setidak-tidaknya optimumnya dia akan mendapat 1/3 daripada nilaian harta atas sumbangan tidak langsung. Sumbangan tidak langsung tu apa? Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, dia menjaga kerukunan rumah tangga, dia menjaga anak, memasak dan sebagainya. Itu juga dilihat, diiktiraf oleh undang-undang hukum syarak, itulah sumbangan tidak langsung oleh bekas isteri ini tadi yang wajar dipertimbangkan untuk diberikan sagu hati atau sumbangan bagi meneruskan kehidupan. Jadi secara rincinya telah pun kita mengetahui mengenai dengan jenis-jenis tuntutan yang boleh dipohonkan jika berlakunya perceraian. Sebenarnya kita ada lagi beberapa soalan yang ingin ditanyakan, namun masa amat mencemburui Ketani. Betul. Mungkin nanti Ketani boleh lagi mengemukakannya mengenai dengan topik ini mengenai dengan konflik rumah tangga, bertahan atau merelakan pemergian. Jadi sebagai penutupnya pada pagi ini, silakan tuan. Baik, dalam masa seminit, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita melihat kepada semangat roh sesuatu perkahwinan itu, dia nak mencapai sakinah, mawaddah warahmah. Kalau konflik rumah tangga itu tidaklah begitu besar sehingga membahayakan nyawa, sehingga mengganggu gugat maqasid syariah dalam matlamat utama sesuatu jalinan rumah tangga itu, maka ianya masih boleh diatasi. Bertahanlah, carilah jalan penyelesaian dengan baik, mengubah sikap, membaiki apa yang di mana kita tambah nilai, membaiki sikap kita, ego kita, turunkan nilai ego dan sebagainya. Itu dalam konteks kita nak bertahan atas faktor dan sebab-sebab tertentu. Tetapi jika tiada jalan penyelesaian, lepaskanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang makruf, seperti mana yang telah digariskan oleh hukum syarak dan undang-undang. Moga adanya perbincangan kita pada pagi ini memberikan nilai tambah, sedikit informasi kepada mereka yang sedang berada dalam kemelut konflik rumah tangga. Jadi pilihan di tangan anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, moga ianya dapat menjadikan iktibar dan pengalaman yang berguna untuk kelangsungan kehidupan, kerana kita mempunyai hak asasi untuk meneruskan kehidupan dengan lebih bahagia. Alhamdulillah. Itu dia penutup daripada tetamu kita hari ini, Muhammad Afandi bin Junaidy, merupakan seorang pengamat syar'i dan telah pun berbincang mengenai dengan konflik rumah tangga, bertahan atau merelakan pemergian. Memang cukup memang cukup menyorongkan hatilah tadi memahami apa yang disampaikan tadi. Yang paling penting rasanya bagi saya yang dikongsikan tadi tuan, kalau rasanya dapat selamatkan dulu. Tapi kalau anda dapat juga, lepaskan dengan cara yang betul. Baiklah, daripada Rampai Pagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber kita Yang Mulia Muhammad Afandi bin Junaidy di atas kesudian untuk menjadikan Rampai Pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan bersua lagi. InsyaAllah. Terima kasih.